Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama saya Abang Muaz Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 28 Ogos. Kajian menyeluruh terhadap hukuman kes buli di sekolah wajar dikaji. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kajian dan perbincangan itu penting untuk menimbang kesesuaian hukuman yang boleh dilaksanakan atau tidak. Menurut Datuk Seri Nancy, keadaan institusi keluarga dan persekitaran sekolah boleh menyumbang kepada kes demikian berlaku. Dari segi hukuman juga perlu kita lihat semula. Kadang-kadang kita juga cuba nak menghukum kanak-kanak ini tetapi mungkin ianya tidak dapat diterima. Jadi bagi mereka yang menjalani ataupun mereka yang berada dalam kumpulan yang untuk menjadi pemikir ini memerlukan satu usaha untuk memikir semula. Sebab sesuatu perkara berlaku bergantung kepada keadaan dan juga untuk kita nak mengambil untuk kita nak mendidik anak-anak ini perlu juga kita kaji kenapa keadaan ini berlaku. Sebab kalau zaman dahulu lain, boleh dipukul, boleh dirotan dan ianya cukup mengajar anak-anak. Sekarang ini mengajar anak-anak berbeza daripada zaman dahulu. Maka memerlukan perbincangan yang teliti kerana ianya boleh menjejas masa depan kanak-kanak yang berpotensi untuk menjadi orang yang lebih bertanggungjawab dan boleh membawa kebaikan kepada kehidupan mereka di masa hadapan. Maka itu perlu dikaji semula. Beliau menyeru semua pihak memainkan peranan memastikan kes buli tidak berleluasa. Beliau menyatakan demikian kepada media pada program Wanita Bangkit at KPWKM di Dewan St. Edmund Limbang semalam. Mengenai program tersebut, Datuk Seri Nancy yang juga pengerusi Yayasan Kebajikan Negara YKN berkata, ia sebagai langkah membantu memperkasa wanita khusus melibatkan diri dalam perniagaan dan juga meningkatkan taraf hidup keluarga. Tahun ini seramai 7,430 peserta telah mendapat manfaat daripada program yang telah dilaksanakan di seluruh negara. Di Sarawak sahaja seramai 5,602 peserta terlibat dengan program ini dan Limbang menjadi lokasi ke-12 pelaksanaan Wanita Bangkit. Buat julung kalinya Sarawak menjadi tuan rumah kepada Persidangan Perwakilan Penulis Cina Asia dengan memilih Miri sebagai lokasi penganjurannya. Persidangan Perwakilan Penulis Cina Asia pertama kali diadakan di Kuala Lumpur pada 1988 dan ini adalah kali kedua dianjurkan di Malaysia selepas 35 tahun. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, persidangan yang disokong oleh dana pemudah cara warisan, kesenian dan kebudayaan ini diharap dapat mempromosikan aktiviti dan program berkaitan dengan kekayaan warisan seni dan budaya Sarawak. Katanya persidangan perwakilan penulis Cina Asia telah memainkan peranan penting dalam memupuk keharmonian dalam kalangan pelbagai persatuan sastera. Tambahan pula, tema yang diterokai dalam karya mereka merangsang dan memberi manfaat kepada sektor pelancongan Sarawak. Beliau berkata demikian pada perasmian Persidangan Perwakilan Penulis Bahasa Cina Asia kali ke-15 Anjuran Persatuan Penulis Cina Miri di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting. Kejayaan penganjuran Persidangan Perwakilan Penulis Cina Asia ke-15 di Miri, Sarawak sungguh membanggakan kerana dapat menghimpunkan 39 wakil dari Malaysia termasuk Sarawak dan 41 wakil dari Brunei, China, Kemboja, Indonesia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Jepun dan New Zealand. Persidangan penulis Asia yang terakhir telah diadakan di negara Brunei Darussalam pada tahun 2012 dan berehat seketika selepas 8 tahun dan kini persidangan 2 tahunan ini diadakan semula. Komuniti setempat perlu mengambil peluang di setiap penganjuran sesuatu program atau acara untuk bergiat dalam perniagaan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwi In berkata, penduduk setempat boleh menjual hasil tani atau produk tempatan secara terus kepada pengunjung tempatan dan luar negara. Peluang seperti ini katanya boleh membantu menambah pendapatan masing-masing selain menggerakkan ekonomi kawasan tersebut, terutamanya pada musim buah-buahan. Justru beliau berharap masyarakat lebih peka tentang peluang sedemikian, terutamanya program yang dianjurkan di peringkat kampung yang mempunyai pelbagai hasil tani dan kraft. Datuk Roland berkata demikian pada penutupan Bung Sadong Climathon Trail Challenge 2023 yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bunga dengan kerjasama Majlis Daerah Serian MDS di Kampung Bunga Serian.
Cabaran Climathon Bung Sadung kali ini menerima penyertaan paling ramai dalam penganjurannya sejak 2019 iaitu seramai 375 peserta bersaing dalam 7 kategori dipertandingkan termasuk 3 km pendakian santai hingga terbuka 10 km dengan hadiah wang tunai 100 hingga RM1,000 beserta piala dan medal. Di majlis yang sama, Datuk Roland Sagawi IN bersama Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin turut menyerahkan cek unit hal ehwal agama-agama lain Unifor berjumlah RM200,000 kepada Gereja Saint Barnabas, Kampung Baru Mawang. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2023 kepada seluruh warga Malaysia. Saya mengharap agar seluruh Malaysia, negeri kita, daerah kita akan terus maju. Saya mengharapkan agar semua rakyat Malaysia sentiasa bersatu padu, bekerjasama dan menjadikan sebuah Malaysia sebuah negara yang akan terus maju, makmur dan sejahtera. Di Hari Kebangsaan ini, saya berharap semoga semua rakyat Malaysia mampu untuk menjaga keamanan dan keharmonian Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan! Bersua kembali. Festival Kanak-Kanak Sarawak yang diadakan setiap tahun Anjuran Pustaka Negeri Sarawak memberi pendedahan kepentingan teknologi terkini kepada kanak-kanak. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus berkata, festival yang diadakan kali kelima tahun ini memperkenalkan peranan pustaka sebagai pusat maklumat dan rujukan serta mewujudkan suasana pembelajaran melalui aktiviti riadah. Ianya juga menggalakkan pembudayaan ilmu dalam negeri Sarawak dan menjadi wadah maklumat serta pengetahuan kepada negeri Sarawak. Beliau ditemui pemberita di Festival Kanak-Kanak Sarawak kali ke-5 di Pustaka Negeri Sarawak, Cawangan Miri. Beliau juga teruja dengan kehadiran pengunjung cilik dan ibu bapa mereka ke festival 2 hari itu melebihi 8,000 pengunjung menyaksikan ramai kanak-kanak berpeluang meneroka dan merasai sendiri pelbagai aktiviti yang disediakan seperti ruang bercerita, ruang kebudayaan, ruang jualan, ruang persembahan, ruang permainan yang berlangsung dari jam 9 pagi sehingga 5 petang. Bagi menambah baik festival, beliau berharap agar lebih banyak penyertaan dari jabatan dan agensi kerajaan atau persatuan bagi memeriahkan suasana festival tersebut. Sukan pemotoran mampu menjadi sebuah produk pelancongan sekiranya acara sukan pemotoran itu dianjur dan dipromosikan dengan baik. Menurut Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Sempurai Anak Petrus Ngelai, seperti acara Sibu Jaya Bike Week merupakan contoh acara sukan pemotoran yang boleh dibangun dan dikembangkan menjadi acara lebih besar. Dengan acara perlumbaan Sibu Extreme Motocross menjadi acara tonggak dalam Sibu Jaya Bike Week, beliau percaya acara ini mampu menjadi tarikan kepada peminat-peminat sukan motocross. Bagi saya tidak mustahil GP Sibu Jaya Extreme Motocross ini akan menjadi tarikan daripada peminat-peminat motocross dari luar Sarawak dan juga dari luar negara. Sekaligus boleh membawa pelancong sukan ataupun sport tourism ke Sarawak dan juga ke Sibu Jaya. Beliau berucap pada perasmian Sibu Jaya Bike Week 2023 yang diadakan persebelahan trek perlumbaan motocross Sibu Jaya. Perlumbaan motor lasak ini turut mendapat penyertaan dari luar Sarawak. Beliau yakin penyertaan ini secara tidak langsung akan menjanjikan perlumbaan yang hebat dan sengit bagi penunggang tempatan. Selain daripada GP Sibu Jaya, pelbagai acara lain turut diadakan, antaranya pertunjukan motosikal, mountain bike, pentas hiburan dan gerai jualan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri berjaya menahan sebuah kapal tangki pada kedudukan 17.5 Batu Nautika Barat Tanjung Lobang kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952-60 iaitu lesen tamat tempoh dan gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah semasa diperiksa pada Sabtu lepas. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Safi Haji Piang, dalam pernyataan medianya berkata kapal terbabit ditahan semasa pasukan kapal ronda Maritim Malaysia melakukan rondaan rutin di perairan Miri, Sarawak. Hasil pemeriksaan dan penggeledahan mendapati kapal tangki berkenaan dikendalikan 5 kru termasuk nahkoda yang tiada dokumen pengenalan. Kesemua mereka adalah warga Indonesia berumur di antara 23 hingga 34 tahun.
Pada pemeriksaan yang sama, kapal terbabit turut disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana membawa minyak bersubsidi dan tiada borang PDA. Kesemua kru dan kapal tangki berkenaan diiring ke jeti Pusat Tahanan Vessel Pulau Melayu, Miri untuk tindakan lanjut. Maritim Malaysia terus komited dalam menguatkuasa undang-undang dan tidak berkompromi ke atas pesalah yang ingkar. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lubuk Antu telah mengadakan program walkabout dan kempen kibarkan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan tahun 2023 peringkat daerah Lubuk Antu semalam. Kempen tersebut disempurnakan oleh Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Victor Ripon. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berpesan kepada masyarakat untuk bersama kibarkan jalur gemilang di kenderaan, kediaman dan permis perniagaan masing-masing bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kemerdekaan. DSP Victor turut menyampaikan jalur gemilang kepada seramai 14 orang pemilik premis makanan dan minuman, penjajah dan orang ramai yang berkunjung ke Pekan Lubuk Antu. Program diadakan itu untuk meningkatkan kesedaran ramai akan kehadiran polis di kawasan awam di samping memberi peluang kepada masyarakat berinteraksi dengan pihak berkuasa secara lebih dekat. Selain itu, ia juga bagi memupuk semangat patriotik dan cintakan tanah air serta mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Kempen ini menerapkan konsep kerjasama dengan agensi lain di daerah Lubuk Antu seperti Pejabat Daerah, Jabatan Penerangan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan lain-lain agensi lagi. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 28 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Raja Sofia. Salam Malaysia Medani.